Ustaz, berhentilah cerita pasal Dajjal. Ustaz, berhentilah cerita pasal dunia sekarang, dunia tu, dunia ni. Al-Quran tak sebut pun, hadis tak sebut pun. Bukan rukun iman pun cerita pasal Dajjal. Memang kalau kita cari rukun iman, ada tak beriman kepada Dajjal? Ada ke tak ada? Tak ada beriman kepada Dajjal. Tapi kita boleh kenal Dajjal, kita boleh tahu Dajjal, siapa yang cerita? Siapa yang cerita, saya nak tanya. Dalam Quran tak ada kalimah Dajjal, tapi dalam hadis Nabi ada atau tidak? Dalam hadis Nabi diperincikan tentang Dajjal dan fitnah-fitnah dia. Bila benda ni datang daripada Nabi, kita kena percaya, kita kena beriman bahawa Dajjal tu wujud. Dajjal tu akan menabur dan menyebarkan fitnah dia di akhir zaman. Kita kena yakin dan percaya bahawa Dajjal itu juga akan keluar dan muncul di akhir zaman. Kita kena yakin dan percaya bahawa Dajjal itu akan menyebarkan fitnah-fitnah dia dengan membawa syurga dalam bentuk sungai-sungai syurga dan sungai-sungai nerakanya. Kita juga percaya dan beriman bahawa Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan bila ini datang daripada Nabi, dan kita percaya dan beriman kepada Nabi, percaya dan beriman kepada Nabi itu ada tak dalam rukun iman? Ada dalam rukun iman. Sementara kita kata Quran tak cerita, terus kita kata tak ada dalam rukun iman. Tetapi keterkaitan itu kita harus memahaminya. Bahkan cerita-cerita yang lain sekalipun, bila kita keluarkan benda-benda tersebut, dia tidak akan terkeluar daripada bidang kajian dan penghuraian Al-Quran. Bila kita nak menerangkan kebaikan Islam, kebenaran Islam, pasti ruang lingkup dakwah dan seruan hari ini akan muncullah perkara-perkara yang melatari lingkungan zaman kita, lingkungan waktu kita. Hari ini bila kita sebut tentang ism, tentang agama baru, tentang agama selain agama Islam. Pasal apa sebut Hindu? Quran tak sebut pun, hadis Nabi tak ada Hindu, tak payah ceritalah Ustaz. Tak payahlah ajak komunisme, tak payahlah cerita nazisme, tak payahlah cerita pluralisme. Quran tak ada cerita, hadis tak ada cerita. Lagu tu ke kita fikir? Jadi kalau dia membahayakan akidah kita, kalau dia membahayakan pegangan kita, kalau dia membahayakan keyakinan kita terhadap agama dan boleh merosakkan jiwa anak-anak kita, nak duduk dia. Jadi hari ini orang marah kadang-kadang. Tak perlu cerita benda-benda ni dalam masjid. Habis saya nak cerita kat mana? Kat padang bola. Saya nak cerita kat mana? Konsert-konsert rock. Saya nak cerita kat mana? Tepi-tepi jalan. Cerita kat masjid lah. Pasal apa cerita kat masjid? Suruh orang main masjid. Suruh orang mari berjemaah. Kita cari ilmu. Kita bukan saja-saja nak cerita benda ni. Tang mana ruginya bila kita kenal dan faham sesuatu yang boleh menyingkirkan akidah dan iman daripada hati kita. Sesuatu yang dianggap membahayakan akidah anak-anak kita di masa depan. Rugi kah?